Hai, salam sejahtera. Nama saya Joshua Amir Anak Sibat, nombor matrik 290743, pelajar PJJ Pusat Kuching. Di mana untuk melengkapkan tugasan kumpulan bagi subjek dasar awam, kami sekumpulan bersetuju mempertimbangkan atas kepentingan akademik untuk memajukan masa depan negara dengan melahirkan generasi bijak pandai. Jadi kami bersepakat untuk mencadangkan iaitu dasar pendidikan percuma. Secara pengenalannya, dasar pendidikan percuma ini adalah kita tidak mahu mengenakan bayaran yuran ataupun apa-apa bayaran kepada pelajar yang kita pilih, iaitu daripada kelompok masyarakat yang layak. Dan siapa yang layak? Iaitu individu ataupun isi rumah yang dikategorikan B40 mengikut rekod Jabatan Perangkaan ataupun lembaga hasil dalam negeri untuk penerima sumbangan tunai ramah STR dan juga sistem pangkalan data utama negara iaitu PADU. Dan pendekatan ini bertujuan untuk mengurangkan bebanan kewangan bagi keluarga kurang mampu ataupun keluarga yang miskin tegar. Jadi apa yang kita buat? Kita nak buat penghapusan yuran pendaftaran, yuran buku teks dan kos-kos lain yang berkaitan dengan pendidikan seperti yuran perpustakaan. Tujuannya untuk memperluaskan lagi pendidikan dan memberikan akses pendidikan yang lebih adil kepada semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti, terutamanya bagi pelajar di kawasan pedalaman ataupun luar bandar. Jadi untuk peringkat awal pelaksanaan ini, ianya tidak dilaksanakan secara menyeluruh kepada golongan M40 dan T20. Sekolah-sekolah yang terpilih sahaja, iaitu mengikut zon untuk Sarawak dan Sabah, dan untuk di Semenanjung kita pilih negeri. Okey. Jadi sistem pendidikan percuma ini merupakan satu inisiatif rintis oleh pihak kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan memperluaskan akses peluang pendidikan golongan B40 terhadap pendidikan formal dan tidak formal untuk melanjutkan pengajian sehingga ke peringkat universiti. Keduanya, kita ingin mengatasi isu keterciciran akademik bagi pelajar luar bandar, merangkumi pelajar tiada butiran pengenalan diri, adik-beradik yang ramai dan kurang punca pendapatan. Yang terakhir, membolehkan generasi luar bandar mempunyai peluang yang setara dengan pelajar di bandar dalam sektor pendidikan, pengalaman penerokaan ilmu dan memajukan diri serta mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik, keluar daripada kepompong kemiskinan. Maka dalam tugasan ini, kita berhasrat untuk menambah baik pelan pembangunan pendidikan Malaysia pada tahun 2025 dengan cadangan dasar pendidikan percuma negara meneliti kepada kelayakan, kategori atau peringkat pengajian, peluang pendidikan, senarai sekolah terpilih, had manfaat, fasa rintis, isu berbangkit dan juga pengecualian seperti mana yang telah dibincangkan. Jadi sekira mana diterima baik dan diguna pakai, kita berhasrat ataupun kita mengimpikan ianya akan dikuatkuasakan mulai Januari 2025 secara berperingkat. Siapa yang layak seperti yang telah dinyatakan tadi adalah institusi kekeluargaan merupakan penerima sumbangan tunai ramah mengikut data oleh LHDN ataupun kelayakan automatik berdasarkan sistem pangkalan data utama PADU dan tidak menerima mana-mana manfaat akademik lain seperti beasiswa dari kerajaan ataupun bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin KUAM yang ada sekarang ni. Dan semakkan kelayakan dan senarai sekolah berdaftar boleh layari di www.sistempendidikanpercuma.com.my/dasar pendidikan percuma negara. Senarai sekolah yang dikenal pasti ataupun berdaftar akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Bagi isi yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk memberikan pencerahan. Halo, Assalamualaikum. Saya Muhammad Rizman bin Bujang, nombor matrik 290751. Saya akan menyampaikan bahagian kategori dan peluang pendidikan. Dasar pendidikan percuma ini mempunyai 3 kaedah peringkat. Yang pertama, peringkat sekolah rendah. Yang kedua, peringkat sekolah menengah. Dan yang ketiga, peringkat pengajian tinggi.
Untuk peringkat sekolah rendah, ianya mengutamakan kawasan luar bandar yang daif. Peringkat naik taraf sekolah terpilih akan menjadi sekolah angkat yang dipersetujui oleh kerajaan negeri di bawah Jabatan Premier Sarawak. Peringkat sekolah menengah pula, semakan dan kajian akan dijalankan terutama kepada golongan B40 yang mempunyai masalah bayaran yuran dan kewangan. Untuk pelajar yang terpilih, kerajaan negeri akan memastikan bantuan setaraf dengan pelajar di sekolah bandar. Mata pelajaran baru seperti pertanian dan peladangan boleh diperkenalkan pada peringkat awal sekaligus dapat meningkatkan kemahiran pelajar dan relevan bagi program dasar pendidikan percuma. Bagi pengajian peringkat tinggi pula, kota tambahan akan diberi, terutama kepada pelajar luar bandar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Kota khas tersebut akan diberi di setiap universiti di Malaysia serta bantuan yuran pengajian percuma kepada yang layak sehingga tamat pengajian. Program universiti angkat boleh dipertimbangkan setelah membuat penelitian dan penilaian di peringkat sekolah menengah selama 2 tahun. Sekiranya mematuhi syarat yang ditetapkan, maka program universiti angkat akan dimeterai di dalam dasar pendidikan percuma pada masa akan datang. Peluang pendidikan terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran dan pengajian tinggi. Bidang kemahiran dapat memberi peluang kepada golongan yang lemah dalam bidang akademik dan dapat meningkatkan serta mengeluarkan tenaga mahir dalam bidang teknikal. Institusi kemahiran yang ada di Malaysia banyak menyediakan kemudahan seperti yuran pengajian percuma, asrama, makan dan minum secara percuma. Pada peringkat pengajian tinggi pula, ianya dapat meningkatkan pelajar luar bandar ke universiti pilihan serta antarabangsa. Terima kasih. Baiklah, beralih kepada saya, Siti Huzaimah Haji Ibrahim akan menerangkan fokus yang disasarkan untuk dilaksanakan dasar pendidikan percuma ini. Sekolah-sekolah yang terlibat juga tidak merangkumi semua sekolah di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun, kami menyasarkan senarai sekolah daif, sekolah kurang murid dan sekolah pedalaman 1, 2 dan 3. Berdasarkan data yang diperolehi melalui dashboard Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah dikemas kini pada 4 Januari 2024, terdapat 996 bilangan sekolah daif di seluruh Malaysia dan di antaranya 20 sekolah daif di Sarawak. Namun begitu, pada peringkat awal pelaksanaan ini, kumpulan kami bersetuju memilih sekolah kerajaan luar bandar pedalaman iaitu Sekolah Kebangsaan Saint Barnabas Debak sebagai fasa rintis pertama. Dasar ini disebabkan banyak kekurangan sekolahnya, antara adalah seperti sekolah merupakan sekolah kurang murid, aspek geografi yang masih menggunakan jalan Bukit Bukau jauh daripada bandar, tiada akses internet, kekurangan kemudahan fasiliti dan sebagainya. Melalui dasar ini juga, semua pelajar termasuklah pelajar luar bandar di pedalaman mendapat pendidikan berkualiti yang sama rata dan adil di semua sekolah. Seterusnya, had manfaat. Had manfaat seperti berikut, di mana data isi rumah ini masih berpandukan data sedia ada tersenarai sebagai penerima bantuan sumbangan tunai rahmah oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Golongan B40 rendah mengikuti data Jabatan Perangkaan Negara dan mengikut maklumat yang telah dikemas kini dalam Sistem Pangkalan Data Utama Padu. Sekian, terima kasih. Terdapat juga fasa rintis yang perlu dihadapi semasa melaksanakan dasar pendidikan percuma seperti semakan semula data keluarga miskin, membuat naziran di kawasan tertentu untuk mengenal pasti keluarga pelajar miskin, dan membuat semakan semula data pelajar yang telah menerima bantuan kewangan. Perkara ini perlu dilakukan untuk memastikan bantuan kewangan yang diberikan kepada pelajar miskin adalah adil dan saksama tanpa prejudis atau berat sebelah. Yang pertama, semakan semula data keluarga miskin perlulah dimulai dengan kutipan data pendapatan semasa ibu bapa serta senarai tanggungan yang mereka tanggung semasa pelajar masih sekolah. Yang kedua, naziran perlu dilakukan mengikut kawasan yang mempunyai sifat tetangga, kemiskinan,
atau perumahan yang dibangunkan oleh kerajaan bagi penempatan warga keluarga yang berpendapatan rendah atau miskin tega. Yang terakhir, semakan data pelajar yang menerima bantuan kewangan di setiap sekolah kerajaan perlu dilakukan semakan semula untuk memastikan pelajar miskin yang terpilih sahaja yang akan menerima bantuan kewangan atau sumbangan kerajaan. Walau bagaimanapun, wujudnya isu yang berbangkit berkenaan dasar pendidikan percuma kerana terdapat aduan mengenai dasar tidak dilaksanakan dengan adil. Antara isu yang wujud adalah kekurangan peruntukan kewangan daripada pihak kerajaan dan pihak sekolah tidak dapat berbuat apa-apa sekiranya mereka tidak dapat apa-apa peruntukan daripada kerajaan dan mereka juga tidak dapat memberi bantuan kepada pelajar sekolah. Ini akan membebankan keluarga miskin kerana tidak dapat menanggung kos perbelanjaan pelajar. Selain itu, terdapat isu yang menyatakan pelajar tidak sepatutnya menerima bantuan kewangan telah menerima bantuan tersebut dan menyebabkan pelajar lain tercicir daripada penerimaan bantuan. Sehubungan dengan itu, terdapat isu bahawa bantuan kewangan tidak dapat menanggung kos pembelajaran pelajar miskin kerana kos barangan sekolah semakin meningkat setiap tahun dan ini memberi beban yang sangat tinggi kepada keluarga dan pelajar miskin tersebut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warabani Biwari Bahan, nombor matrik 290743, pelajar dari Pusat Kuching. Bagi meneruskan pembentangan kami, saya akan meneruskan berkaitan dengan pengecualian dari sudut kewangan ataupun bantuan lain. Di dalam dasar pendidikan percuma, ia juga mengecualikan apa jua jumlah kewangan daripada keluarga pelajar untuk pembiayaan persekolahan. Rancangan di bawah dasar pendidikan percuma turut menyediakan yuran tahunan secara percuma kepada pelajar dan ianya akan ditanggung dan dibiayai di bawah bajet kerajaan persekutuan, manakala jumlah yuran tersebut akan ditentukan oleh Jabatan Pendidikan Negeri yang dipersetujui oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG adalah tidak asing lagi di setiap sekolah rendah maupun menengah. Jadi persatuan ini adalah merupakan persatuan penggerak utama bagi menyokong dan membantu menjayakan sesuatu program pendidikan atau aktiviti kekeluargaan bagi mengeratkan lagi persefahaman antara permasalahan anak masing-masing dan mengetahui tahap pendidikan mereka di sekolah. Oleh itu, yuran PIBG bagi dasar ini adalah dikecualikan dan akan ditajar sepenuhnya oleh Perbadanan Negeri seperti Petroleum Sarawak Berhad, Petros dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri JKM Sarawak. Bantuan seterusnya pula adalah bantuan tabung kebajikan. Tabung kebajikan sekolah disediakan bagi mereka yang ditimpa bencana seperti bencana kebakaran dan masalah kesihatan. Bantuan ini adalah bagi meringankan beban keluarga yang menghadapi bencana dan bantuan bagi meneruskan kehidupan seperti keluarga lain. Bantuan ini akan disalurkan terus dari Jabatan Premier Sarawak dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak dan jumlah yang ditetapkan adalah sebanyak RM3,000 Malaysia. Selain itu, lain-lain bantuan seperti bantuan asrama penuh dan bantuan rancangan makanan tambahan turut diadakan. Bagi bantuan asrama penuh, sekolah yang sedia ada akan dinaik taraf bangunan asrama dan menambah lagi bangunan asrama mengikut kapasiti jumlah tanggungan bagi program dasar pendidikan percuma. Namun demikian, asrama hanya akan disediakan kepada pelajar terutama yang tinggal sekurang-kurangnya 10 km dan yang perlu menggunakan akses laluan sungai untuk perjalanan ke sekolah. Segala belanjawan yang melibatkan naik taraf dan pembinaan bangunan baru adalah di bawah bantuan Cahaya Mata Sarawak, iaitu CMS. Manakala bantuan rancangan makanan RMT akan dipanjangkan ke sekolah tersebut dan diteruskan melalui bajet Kementerian Pendidikan Malaysia. Secara konklusinya, dasar pendidikan percuma dibentuk dan direka bagi mengurangkan kadar sifar golongan kumpulan keluarga B40 dari tercicir tahap pendidikan. Ianya juga bagi meningkatkan kadar kumpulan terpelajar terutama bagi golongan luar bandar di pedalaman Sarawak. Selain itu, para pelajar yang terlibat di bawah program ini dapat meningkatkan kebolehan berfikir dengan memberi sokongan lisan pada rakan mereka yang berada di kawasan luar bandar. Dengan kemudahan yang diberikan, ianya sekaligus dapat meningkatkan para pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti dan sekaligus
menambah bilangan kumpulan luar bandar untuk meneraju kepimpinan Barisan Harapan pada masa akan datang, memperluaskan lagi dasar pendidikan percuma di seluruh Malaysia. Hasil daripada kemampatan taraf pendidikan di negeri Sarawak adalah matlamat utama dan mengharapkan dasar rintis pertama ini berjaya hasilkan golongan pelajar dan belia yang terpelajar sekaligus mengangkat Malaysia sebagai negara pertama yang menyediakan kemudahan pendidikan percuma di mata dunia. Sekian, terima kasih.